Selamat petang dan salam sejahtera, Sir. Saya Raymond Chan Kok Wong dari PES UUM Ipoh, Metrik 275-174. Pada petang ini saya akan membentangkan tajuk ulasan jurnal saya, iaitu dari barisan ke perikatan, di mana kita akan melihat politik, parti dan pengundi Melayu dalam pilihan raya umum 2022. Okey, antara isi kandungan ulasan artikel saya ini, yang pertama kita akan melihat iaitu dari aspek pengenalan, manakala yang kedua iaitu tema umum, seterusnya kita akan melihat dari aspek objektif penulisan, penemuan kajian dan analisis dari perspektif politik dan pentadbiran. Pengenalan. Okey, ulasan artikel yang saya pilih ini bertajuk dari barisan ke perikatan, politik parti dan pengundi Melayu dalam pilihan raya umum 2022. Okey, ulasan artikel ini juga dia mempunyai dua pengarang lah, di mana yang dikenal pengarang yang pertama dikenali sebagai Arif Aizuddin Azlan dan pengarang yang kedua pula iaitu Muhammad Nazri Mohamed Noor. Ulasan artikel yang saya buat ini dia membincangkan perolehan sokongan daripada Barisan Nasional iaitu BN kepada Parti Perikatan Nasional iaitu PN dalam kalangan pengundi Melayu. Lepas tu kita akan melihat juga dia ulasan artikel ini turut membahaskan mengenai kemerosotan sokongan BN sejak PRU 2008 dan persaingan sengit antara BN-PN dan Pakatan Harapan. Okay, selain itu, artikel ini juga dia membincangkan tentang politik, parti dan pengundi Melayu dalam PRU 2022 di Malaysia dan fokus dalam membincangkan perolehan kuasa dalam pentadbiran politik iaitu daripada Parti Barisan Nasional kepada Parti Perikatan Nasional. Artikel ini juga dia menguraikan bagaimana parti-parti politik di Malaysia bersaing untuk mendapatkan sokongan daripada pengundi Melayu serta strategi kempen dan isu-isu yang mempengaruhi corak pengundian Melayu. Dan seterusnya, iaitu artikel ini juga dia menganalisis perubahan corak pengundian Melayu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seterusnya, kita akan membincangkan iaitu objektif penulisan artikel ini. Objektif artikel iaitu tajuk yang bertajuk dari barisan ke perikatan, politik parti dan pengundi Melayu dalam pilihan raya umum 2022 adalah untuk menganalisis persaingan politik Melayu dalam pilihan raya umum 2022. Khususnya melibatkan isu-isu dan strategi berkempen parti-parti utama yang bersaing. Selain itu, artikel tersebut juga bertujuan untuk menyelidik faktor-faktor yang membentuk dan mengubah pola pengundian Melayu dalam pilihan raya tersebut. Di samping itu, artikel ini juga mengkaji penurunan mendadak dalam sokongan kepada Parti Barisan Nasional sejak pilihan raya umum 2018, terutamanya di kawasan bandar dan di kalangan generasi muda. Ia juga mengkaji kemunculan semula Parti Barisan Nasional dalam pentadbiran persekutuan pada bulan Mac 2020 dan pada Mac 2021 melalui kerjasama dengan PN, iaitu selepas Parti Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya umum 2018. Sementara itu, pilihan raya umum pada tahun 2022 menyaksikan Parti Barisan Nasional bersaing itu berasingan dengan Parti Perikatan Nasional itu dan menyebabkan persaingan sengit yang melibatkan pelbagai pihak termasuklah Parti Pakatan Harapan. Okey, seterusnya iaitu objektif penulisan yang kelima iaitu kaedah metodologi yang digunakan ialah penyelidikan lampangan dengan analisis sumber sekunder. Seterusnya iaitu kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran ni dapat kita lihat iaitu melalui artikel ni antara sasarannya ialah pembaca yang berminat dengan politik Malaysia dan secara tidak langsung artikel ini juga dia sangat relevan kepada pengkaji politik, ahli akademik dan mahasiswa. Seterusnya ialah penemuan kajian. Antara beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan corak pengundi Melayu dalam pilihan raya umum 2022 ini adalah kita dapat lihat iaitu kejatuhan sokongan terhadap Parti Barisan Nasional semenjak pilihan raya umum 2008 khusus di kalangan bandar dan generasi muda. Selain itu, kegagalan parti dominan Barisan Nasional untuk mencatat prestasi yang baik di pilihan raya
yang mengakibatkan pembentukan blok kuat pembangkang dari sudut prestasi pilihan raya. Seterusnya, kegagalan Parti Barisan Nasional untuk mempertahankan kuasa di peringkat persekutuan dalam pilihan raya umum ke-14. Iaitu selain itu, penggunaan naratif perkauman dan agama parti-parti pembangkang untuk menjatuhkan kredibiliti Parti Pakatan Harapan, khususnya dalam hal keabsahan rejim politik, tradisi dan budaya. Akhir sekali iaitu perpecahan dalaman Parti United Malays National Organisation iaitu UMNO yang menyebabkan peralihan pengundi Melayu dan undi protes baik dari pengundi setia maupun ahli parti yang merasa tidak dihargai lagi. Okey, ini antara isu yang menjadi fokus dalam pilihan raya tersebut adalah pertempuran pelbagai sudut sengit antara parti-parti politik di seluruh negara semasa pilihan raya umum tahun 2022. Dan isu negara termasuklah isu-isu ekonomi, kestabilan politik dan kemakmuran serta hal-hal yang terkesan dengan pandemik global COVID-19. Strategi kempen yang digunakan oleh parti-parti utama dan gabungan parti politik melibatkan pendekatan yang menonjol isu-isu yang dianggap penting oleh pengundi Melayu seperti pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan kestabilan politik. Menerusi manifesto pilihan raya umum 2022, Parti Pakatan Harapan memperkenalkan dokumen setebal 98 muka surat yang bertemakan Kita Boleh, iaitu tawaran harapan PRU 15 yang fokus terhadap 10 teras utama. Begitu juga dengan Parti Perikatan Nasional yang turut memperkenalkan sebuah dokumen setebal 99 halaman yang bertemakan PB Best, iaitu prihatin, bersih dan stabil, yang memberi penekanan khas kepada 12 tunjang utama. Malahan, Parti Barisan Nasional itu pula memperkenalkan manifesto bertemakan kestabilan dan kemakmuran, perancangan, amal dan usaha, itu PADU, yang berhalaman sebanyak 48 muka surat. Antara implikasi yang dapat dilihat adalah kejatuhan parti dominan authoritarian iaitu Parti Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-14 menandakan batu loncatan dalam kematangan politik tempatan untuk merangkul perubahan baru yang dikenali sebagai proses demokrasi yang membawa kepada perubahan dalam dinamik kuasa, pengurusan dan persekitaran politik keseluruhan Malaysia. Hal ini turut memberi kesan kepada pangkal sokongan tradisional parti politik, terutamanya di kalangan pengundi Melayu yang merupakan faktor utama dalam politik Melayu sejak turun-temurun. Kemunculan pakatan baharu dan penyelarasan semula kuasa politik yang telah membentuk semula landscape politik membawa kepada cabaran dan peluang bagi baru untuk pengurusan, pembentukan dasar dan pembangunan negara. Sehubungan dengan itu, pelbagai isu terdepan yang berkaitan dengan pengurusan demokratik, tanggungjawab dan ketulusan yang memerlukan penilaian semula strategik dan platform politik oleh pelbagai pihak serta tumpuan baru untuk menangani keperluan dan aspirasi pengundi. Selain itu, perubahan ini dia juga mempunyai implikasi untuk hubungan serantau dan antarabangsa. Hal ini kerana di mana kita dapat lihat perubahan ataupun dalam landscape politik domestik boleh menjejaskan peranan Malaysia dan dalam urusan global dan keterlibatan dengan negara-negara lain. So, secara keseluruhannya, perubahan politik ini juga mempunyai implikasi yang meluas bagi negara Malaysia, termasuklah perubahan landscape politik negara, pengaruh daripada parti-parti politik utama dan kesan kepada pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, perubahan ini juga mencerminkan kematangan politik tempatan dalam menerima proses pendemokrasian. Okey, analisis dari perspektif politik dan pentadbiran ini dia merupakan aspek yang terakhirlah dalam ulasan artikel saya, di mana berdasarkan artikel yang saya pilih ini, analisis yang dapat dibuat ialah jenis parti politik di Malaysia ialah parti massa yang mementingkan sokongan majoriti rakyat dan kealihan terbuka untuk semua warga negara, walaupun parti jenis ini dia juga wujud berasaskan etnik, agama, ideologi dan sebagainya. Selain itu, sistem parti yang diamalkan ialah sistem pelbagai parti ataupun dikenali sebagai multi-party system, iaitu tiada satu pun parti yang boleh menjadi dominan untuk berkuasa dan memerintah negara.
Disebabkan ini kerana parti politik di Malaysia dia perlu melalui proses pilihan raya lah sebelum dikira sebagai pemimpin negara. Dan yang terakhir, perubahan landscape politik Malaysia menjelang PRU 2022 dengan kemunculan parti dan pakatan baru serta peningkatan terhadap ketidakpuasan pengundi Melayu terhadap parti utama seperti Parti Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ini menunjukkan politik Malaysia dia lebih bersifat matang dan bersedia untuk menghadapi perubahan dinamik kuasa yang persekitaran politik yang kian berkembang. Malahan perubahan kepimpinan dalam politik Malaysia juga dia masih memenuhi fungsi utama dan membentuk sistem politik sebagai contoh penghubung antara rakyat dan kerajaan. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.